Nampak boleh. Dah dapat ke nota ni? Sekadarnya lah untuk malam ni ya. Baiklah, kalau begitu kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa tawakkaltu khair. Alhamdulillah malam ni dapat kita bersama-sama lagi dalam kuliah Maqalat Al-Islamiyyin. InsyaAllah malam ni baru kita nak masuk baca kitab tu sendiri. Jadi kitab ni Maqalat Al-Islamiyyin, kitab besar, 2 jilid. Saya dah sebut dah sebelum ni, kalau kita baca daripada awal, mungkin dalam keadaan kita banyak perkara tak bersedia kerana kita tak tahu akidah kita, pegangan kita dan pegangan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Jadi saya fikir adalah lebih elok kalau kita tahu dulu akidah kita dan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akidah yang diperakuinya, dan dia kata dia pun beragama, pegang dengan akidah itulah. Dan ia adalah sebahagian daripada kitab besar ini, Maqalat Al-Islamiyyin ini, sebahagian daripadanya. Kalau kita boleh tengok di sini, ni kitab ni ada 2 jilid. Ini masuk dalam jilid yang kedua, tutup kedua, sini. Ini bahagian yang berkenaan itu yang kita nak baca dahulu, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kata diperakui dan disahkan dan dipersetujui oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Ia adalah sebahagian daripada kitab tadilah. Ini ada dalam itulah. Sebabnya kalau kita bincang yang lain-lain dahulu, pening kepala, banyak perkara lah akidah-akidah ni. Firqah-firqah ni, macam-macam firqah tu. Kemudian dia sebut pula teori-teori masing-masing tu. Jadi panjang cerita lah, nak sampai ke sini ni lambat. Sebab itu saya fikir elok kalau kita baca bahagian ini dulu. Paling tidak kita dapat tahu akidah kita, akidah yang direstui oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Lepas tu kita nak baca yang lain-lain tu, termulailah. InsyaAllah kita akan start daripada awal kitab tadilah, selepas yang ni, insyaAllah. Jadi ini yang kita nak bacanya. Dan Alhamdulillah saya telah buat sedikit nota di sini. Ini notanya. Jadi yang startnya kitab tu daripada sini. Daripada sini dan seterusnya. Itu nota yang saya buat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usulul i'tiqad 'inda ahli al-hadis. Asas-asas akidah menurut ahlul hadis. Ini terjemahannya. Saya buat di atas ni teks Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian di bawah tu kita berikan terjemahan, dan di bawah lagi tu tempat-tempat yang perlu, dirasakan perlu, saya ada buat nota. Ada buat nota. Jadi yang Abul Hasan Al-Asy'ari ni inilah. Yang ni terjemahan. Bahagian atas. Di bawah pada pemisah tu baru nota ya. Itu nota. Kalau kira dalam kitab asal ni lah, dia tak ada baris ya. Setakat ni yang ada baris pun. Banyaknya tak ada baris.
Kalau kita kata, kita tengok dalam Syamilah pun ada. Dalam Syamilah cuba kita tengok sini. Ada beberapa versi maqalat al-Islamiyin ada di dalam Syamilah ni. Ni ada tiga versi. Tiga versi. Baik, kita tengok di sini. Ni. Pada hakikatnya tiga tu dia dua saja. Dia berulai ni. Inilah kitabnya. Bahagian yang kita nak baca tu. Dia ada dua. Yang ni dengan tahqiq Muhyiddin Abdul Hamid. Ini tak ada dalam Syamilah. Hanya ada PDF begini. Tak apalah. Ikut mana-mana pun paling tinggi baris dia yang ada setakat ni. Ini cerita lain. Dia bermula daripada sini. Hadhihi hikayatu jumlah qawli ashabil hadith wa ahli sunnah. Jumlatu ma alaihi ahlul hadith wa sunnah al-iqraru billah wa malaikatih wa kutubihi wa rusulih wa ma jaa min indillah wa ma rawahu thiqat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarudduna min dhalika shay'an wa anna Allah subhanahu ilahun wahidun fardun samad la ilaha ghairuh lam yattakhidh sahibatan wala walada wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan seterusnya, wa anna Allah ala arsyih kama qala, dan seterusnya. Jadi itu kita baru sempat di sini, baru sedikit baru ya. Boleh tengok sini, saya bagi baris semua tu. Usul al-i'tiqad 'inda ahli al-hadith. Qala Abu al-Hasan al-Asy'ari, hadhihi hikayatu jumlati qawli ashabil hadith wa ahli sunnah. Dan seterusnya yang kita telah baca tadi. Di sini boleh tengok baris. InsyaAllah saya akan bagi dengan lengkap lah. Asas akidah menurut ahlul hadith. Sebab Abu al-Hasan al-Asy'ari sebut ni ashabul hadith. Kadang-kadang dia sebut ahlul hadith dan ahlus sunnah. Saya minta hadirin hadirat sekalian, peserta-peserta sekalian, ingat balik atau perhati balik nota yang telah saya berikan sebelum ini, 2 minggu lepas. Dalam tu saya dah sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada 3 kumpulan. Ada 3 kumpulan. Dalam nota itu dah bagi. Ini notanya. Ini notanya. Ini notanya. Muqaddimah ni kita dah bagi baru ni, dah baca dah pun selesai, alhamdulillah. Jadi golongan Salafi atau Ahlul Hadis atau Hanabilah atau Athari ni Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Kalau kita baca kitab Maqalat al-Islamiyin, Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, tokoh Imam Asy'ariyah itu sendiri memperakui golongan ini. Golongan ini. Apa yang kita panggil Salafiyah, Ahlul Hadis, Hanabilah atau Athariyah. Semua ini diterima. Cuma itu istilah yang berbeza lah. Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari selalu guna Ashabul Hadis ataupun Ahlul Hadis. Dia tak guna Salafiyah apa ni semua ni. Sebab dia pun berada di zaman Salaf lagi pada ketika itu. Dan beliau memperakui. Jangan lupa ini kena baca bersama ya.
dari segi apa perbezaan di antara aliran-aliran itu, semua saya dah bagi dari sini. Perbezaan itu sebenarnya perbezaan dalam furuk akidah sebenarnya, bukan usul akidah. Dalam usul akidah semua mereka sama, semua aliran-aliran Ahlus Sunnah itu sama. Jadi sekarang ni tujuan saya nak bawa semua kita ni baca ni kitab Maqalat Al-Islamiyyin bahagian ni, tujuannya saya nak bagi nampak kepada masyarakat kita bahawa yang pertamanya, golongan ashabul hadis itu diperakui sebagai ahli sunnah oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pegangan ashabul hadis atau ahlul hadis seperti yang dikemukakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ini memang tepat. Dengan apa yang dipegang oleh Salafiyah, Hanabilah, Athariyah ataupun ashabul hadis, memang tepat. Dan akhir sekali setelah beliau kemukakan semua akidah ni, beliau mengatakan itulah akidah yang betul, dan beliau sendiri pun berpegang dengan akidah itu. Sama ada kita nak kata nak kata itu pegangan terakhir dia, sebelum itu dia pegang Mu'tazilah, setengah-setengah tu kata Kullabiyah dan sebagainya, ikutlah. Ataupun kita nak kata dia sebenarnya memang begini dah pegangan dia daripada awal lagi. Setelah dia meninggalkan Mu'tazilah tu, dia pegang tu salaf ni. Cuma untuk berhadapan dengan macam-macam aliran yang mendakwa Islam itu, dia guna cara dia sendiri. Cara dia sendiri. Iaitu banyak menggunakan akal. Itulah yang dipanggilkan al-kalam, ilmu kalam. Digunakan ilmu kalam. Itu yang dia guna untuk berhadapan. Akidah dia sendiri, pegangan dia sendiri, daripada awal lagi. Memang begini. Selepas Mu'tazilah tu memang begini. Yang adanya. Jadi itulah yang diakuinya. Maknanya kalau untuk peribadi, kalau kita kata kita nak buat pegangan ini, kalau saya memang begitu. Peribadinya saya pegang begini. Tapi untuk berhadapan dengan macam-macam orang-orang bukan Islam ataupun golongan-golongan yang menyeleweng, yang sesat atas nama Islam macam-macam tu, mungkin kita guna cara lain lah. Cara ahlul kalam orang panggil. Cara ahlul kalam. Itu mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, cara tu bagus. Patut diguna. Patut diguna. Baiklah. Kata Abul Hasan Al-Asy'ari, ini adalah kesimpulan akidah ashabul hadis dan ahlus sunnah. Ashabul hadis dan ahlus sunnah macam ni. Ashabul hadis dalam setengah-setengah nuskha tu, ataupun ahlus sunnah. Dia sebut. Bukan dan, tapi atau. Maknanya akidah yang benar ialah salaf dahulu, sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari lagi, yang duduk cerita orang-orang dahulu daripada dia tu duduk pegang macam mana, mereka pegang dengan akidah inilah, dan mereka dikenali sebagai ashabul hadis ataupun ahlul hadis. Kesimpulan akidah ahlul hadis dan as-sunnah ialah kesimpulannya ialah menerima adanya Allah. Ini yang paling ringkas dia bagi ni. Malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan apa-apa yang datang daripada Allah, serta apa yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menolak apa-apa pun daripadanya. Itu kata pengarang. Baik, kita tengok balik. Dia sebut di sini, ini adalah kesimpulan akidah ashabul hadis dan ahlus sunnah. Akidah macam ni akidah ahlus sunnah lah. Dan akidah ashabul hadis itu akidah ahlus sunnah lah, tak ada bezanya. Dan kita akan nampak
bila kita baca ni sebenarnya tak ada beza jauh sangat, sikit sangat bezanya antara Asy'ariyah tu dengan Ahlul Hadis ataupun Hanabilah ataupun Athariyah tu sedikit sangat sebenarnya. Jadi nak diperbesar-besarkan, dilaga-lagakan tak padan sebenarnya. Sama sendiri, sama saudara kita kata, seperti yang saya telah sebut dalam nota sebelum ini. Jangan lupa membaca nota itu. Ahlul Hadis dan As-Sunnah. Kita ada nota di sini satu. Mereka dinamakan Ahlul Hadis dan Ahlus Sunnah kerana mengikut dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Juga kerana mereka mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beramal dengannya, di samping mengutamakannya daripada semua pandangan yang lain. Jadi untuk makluman awal lah, saya nak sebut nota ni banyaknya saya ambil daripada sini sebab dia yang buat. Sekejap ni. Salah seorang Syekh di Arab Saudi sekarang ni. Dia di peringkat awal dahulu menentang Syiah, dialah yang ke depannya. I'tiqad Ahli Sunnah. Dia yang buat syarah Ashabul Hadis. Bahagian yang kita sebutkan tadi dalam Maqalat Al-Islamiyyin. Setakat yang saya tahu sampai sekarang ni tak ada siapa pun yang buat syarah bahagian itu. Dan bahagian lain pun tak ada. Ni jumlatu ma hakahu anhum Abul Hasan Al-Asy'ari wa qarrarahu fi maqalatih. Ni dia namanya Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khamis. Salah seorang tokoh besar yang hebat dia. Terutamanya dalam menghadapi Syiah dahulu memang bagus. Bagus. Dan ini syarah ringkas yang dibuat olehnya lah. Kalau kita perhatikan di sini, ini mukaddimahnya. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari. Inilah. Jadi kebanyakannya saya ambil daripada sinilah, sebab rujukannya pun daripada akidah salaf, kitab-kitab salaf ataupun daripada kitab Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Sama ada daripada kitab ni, Maqalat Al-Islamiyyin, ataupun daripada Ibanah, Risalah ila Ahli Thaghr dan lain-lain. Itu tempat rujukannya. Jadi sesuailah kalau kita ambil di sini. Sebab semuanya itu menggambarkan akidah salaf sebenarnya. Mereka lah golongan yang diberi pertolongan, yang dipanggil At-Ta'ifah Al-Mansurah, dan puak yang selamat, yakni Al-Firqatun Najiyah, yang tetap di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Betapa tidaknya, mereka lah orang-orang yang bertaqarrub, yang menghampirkan diri kepada Allah dengan menjejaki dan mengikut sunnah Rasulnya. Ali Ibn al-Madini ketika mengulas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut, iaitu la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'ala al-haqq wa la yadurruhum man khalafahum. Bermaksud akan terus ada satu golongan dari umatku yang terus tegak di atas kebenaran. Orang-orang yang menyalahi mereka tidak akan dapat menjejaskan mereka. Berkata, yakni Ali Ibn al-Madini dan salah seorang tokoh hadis lah. Dia ni guru kepada Imam Bukhari. Ini salaf semua ni, salaf. Apa dia kata? Bila menjelaskan tentang golongan yang disebut, satu golongan dari umatku ni akan terus ada sampai kiamat. Dalam hadis yang lain disebut sampai kiamat. Akan terus ada. Tegak di atas kebenaran. Jadi orang-orang yang menyalahi mereka tidak dapat menjejaskan mereka. Tidak dapat memudaratkan mereka. Apa dia kata tentang golongan ini? Ta'ifah min ummati zahirina 'alal haq ni. Apa dia kata? Mereka ialah ahlul hadis dan orang-orang yang cukup menjaga perjalanan hidup. Yang ini contoh-contoh daripada perjalanan hidup Rasulullah, hidup baginda, serta membela ilmunya. Itu syarafu ashabil hadis, dalam kitab itu ada sebut. Benda ni.
apa ni kata-kata Ali bin al-Madini dalam menguraikan siapa taifah min ummati zahirina al-haq. Mereka katanya ahlul hadis. Jadi ahlul hadis ni tidak lain dan tidak bukan ahlus sunnah lah. Cuma di peringkat awal itu mereka lebih dikenali begitu. Lebih dikenali begitu. Dan mereka memperkenalkan salaf itu sebagai ahlul hadis atau ashabul hadis. Kalau kita perhatikan, tengoklah mana-mana pun begitu. Imam Ahmad pernah ditanya tentang arti hadis ini. Beliau menjawab, "Illam takun hadhihi at-ta'ifatul mansurah ashabal hadis, fala adri man hum." Bermaksud jika golongan yang diberi pertolongan, ini at-ta'ifah al-mansurah dalam hadis ini disebut, itu bukan ashabul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka. Maknanya bagi Imam Ahmad ini ashabul hadis lah, tak ada lain dah. Kalau bukan mereka, aku tak tahulah siapa lagi. Ini maknanya kata-kata Imam Ahmad tentang ashabul hadis. Ashabul hadis itu siapa? Imam-imam kita lah. Sebelum datangnya Abul Hasan al-Ash'ari, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu semua ashabul hadis dalam istilahnya. Barulah kita nampak perkaitan itu, kesinambungan akidah umat ini daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada sahabatnya, pergi kepada tabi'in dan tabi'in dan seterusnya sampai kepada zaman kita sekarang ni. Orang-orang yang berpegang dengan akidah ini daripada dahulu sampai sekarang ni ada. Cuma mungkin nama tu tidak digunalah. Jadi sehingga jadi masalah, dipertikaikan, dinafikan, disingkirkan daripada Ahlus Sunnah. Padahal inilah Ahlus Sunnah yang asal. Inilah ta'ifah min ummati zahirina 'alal haq. Dalam hadis ni ta'ifah al-mansurah, siapa mereka? Ashabul hadis atau ahlul hadis. Jadi semua ni saya dah sebut dah di sini ni pun. Saya dah sebut dah dalam nota sebelum ni kan. Dalam nota sebelum ni. Ni cuba tengok hadis yang sama saya bawa kan. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Dalam riwayat ni, la yadurruhum man khadhalahum hatta taqum as-sa'ah. Ini lebih jelas lagi. Sampai kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terus, yakni sentiasa ada satu golongan dari umatku yang diberikan pertolongan oleh Allah. Itulah yang dikatakan at-ta'ifah al-mansurah itu. Mereka tidak terjejas walaupun tidak ditolong orang. Walaupun tidak ditolong orang. Hingga hari kiamat. Tak terjejas. Ini kita boleh tengok dalam kitab-kitab ni. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim sebut. Tengok sinilah. Banyak dah. Saya dah bagi di sini. Imam Ahmad sebut ahlul hadis. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Dan orang-orang yang i'tiqadnya adalah menurut aliran ahlul hadis. Itu dalam Ikmalul Mu'lim, Syarah Sahih Muslim. Jangan lupalah, sebab itu saya sebut dah tadi, kembarkan juga bersama nota sebelum ini. Sebab itu saya fikir sebelum baca kitab ni, kena baca dulu nota ni. Dah kita baca dah cepat-cepat dahulu, sekali duduk saja dah habis. Dalam ni dia sebut benda yang sama, perkara yang sama. Tengok juga di sini, lengkap dengan rujukan semuanya. Baik, Al-Hakim berkata, cantik sekali pandangan Ahmad bin Hanbal dalam menjelaskan maksud hadis tersebut, bahawa golongan yang diberi pertolongan, yakni at-ta'ifah al-mansurah, yang tidak akan terhina hingga hari kiamat itu ialah ashabul hadis. Jadi Hakim pun terima, Hakim pun memperakui. Hakim tu pengarang Mustadrak itulah, semua ni ahlul hadis semuanya. Siapa lagi orang yang lebih berhak mendapat gelaran itu daripada golongan yang telah mengikuti jalan orang-orang soleh
dan menjejaki kesan-kesan peninggalan salaf di zaman silam. Mereka telah menolak dan membantah semua ahlul bid'ah dan pihak lawan dengan menggunakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis. Hakim selain daripada Mustadrak tu dia ada banyak lagi kitab ni, antaranya Ma'rifatu Ulumil Hadis. Dalam kitab tu dia sebut dan dia puji kata-kata Imam Ahmad tu tepat sekali. Imam Ahmad letakkan At-Taifah Al-Mansurah itu kaitkannya dengan ashabul hadis atau ahlul hadis. Jadi Imam Ahmad apa semua tu ahlul hadis lah. Dan yang Abul Hasan Al-Asy'ari tulis sekarang ni kitab ni nak membenarkan akidah mereka lah. Bahkan beliau kata beliau pun pegang dengan itu juga. Beliau pun pegang itu juga. Jadi akan datang bila kita baca tu, kita akan tahulah sejauh mana yang dipegang kemudian ini betul-betul bertepatan dengan apa yang dipegang oleh Abul Hasan Asy'ari di peringkat awal dahulu. Pengasas kepada Asy'ariyah tu sendiri. Kita boleh tahulah mana yang lari sedikit, mana yang masih lagi betul-betul sama seperti pegangan dia tu. Dan kalau lari itu adakah salah ke atau tidak salah ke? Boleh juga kalau kita pakai begitu atau macam mana. Itu boleh kita bandingkanlah. Bila kita tahu yang asal tu. Yang akan menimbulkan masalah ialah apabila kita tak belajar langsung. Kita kata kita ikut Abul Hasan Al-Asy'ari, satu pun kita Abul Hasan Al-Asy'ari, kita tak baca, kita tak belajar. Saya belajar beberapa tahun juga kalau di pondok. Di pondok ni memang kitab-kitab Asy'ariyah lah yang dibaca. Saya belajar banyak juga. Tapi Asy'ariyah mutaakhirin. Ayah saya lebih lama lagi belajar sistem itu. 15 tahun ayah saya belajar. Tetapi satu pun kitab salaf ni tidak ada dalam almari dia. Mana kita tak bertemu. Tapi kalau Asy'ariyah mutaakhirin banyak. Bukanlah saya nak menyalahkan Asy'ariyah mutaakhirin. Tidak bukan masalah tu. Cuma nak cerita yang dipelajari tempat kita dalam sukatan pelajaran kita, di mana-mana pun, di Al-Azhar mana pun, sebenarnya yang mutaakhirin, bukan mutaqaddimin. Kalau mutaqaddimin tu dia lain sebenarnya. Beza antara mutaqaddimin Asy'ariyah dengan mutaakhirin. Ada beza. Setengah-setengah tempat tu jauh sangat perbezaannya. Jadi dengan kita belajar ni kan, kita boleh tahulah. Jadi tak kenalah kalau kita kata kita ni pengikut Asy'ariyah, tapi imam dia yang nombor satu kita tak pernah belajar pun. Baca pun tidak. Usahakan nak syarah. Yang kita syarahnya karangan orang-orang lain. Orang-orang kemudian. Tak jadi masalah, itu dunia ilmu luas. Tetapi saya rasa macam tak kena lah. Sebab kitab pengasas dia kita tak bincang, tak belajar. Mana kalau kita tanya dia pun tak tahu. Dia tahu hanya satu aliran sahaja. Seolah-olahnya ahli sunnah ni ini sahaja. Tak ada cara lain. Itulah sekarang ni yang menimbulkan kecelaruan dan kekacauan sekarang ni. Sehingga menafikannya itu, orang ni menafikannya ini. Sebagai tidak ahli sunnah wal jamaah. Dia saja ahli sunnah. Inilah akibatnya sebab kita tak belajar semua aliran itu. Kalau kita belajar semua aliran itu kan, terutamanya pengasas masing-masing, selesai banyak masalah sebenarnya. Selesai banyak masalah. Dan kita akan dapati sebenarnya tak ada banyak mana beza pun. Asas dia sama saja. Cuba kita tengok. Misalnya kitab ni yang disyarahnya oleh orang yang disebut sebagai Wahabi. Orang Asy'ariyah sendiri tak ada seorang pun yang syarah. Baik di Mesir ke, di Morocco ke, di Aljazair ke, di Iraq ke, di Malaysia ke, di Indonesia ke, tak ada syarah. Yang syarahnya siapa? Orang yang dikatakan Wahabi itu. Mereka terbuka. Tapi kenapa kita begitu tertutup? Seseolahnya macam nak menyembunyikan sesuatu. Kenapa tidak dibaca kitab ini? Padahal kitab ini kalau ambil bahagian ni sajalah, bahagian perbincangan tentang ahli sunnah ni, bukannya besar sangat. Macam kitab Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah tu kecilnya. Apa salahnya kalau baca kitab itu? Kitab itu barulah kita tahu.
Sama juga kalau kitab Ibanah, bukannya kitab besar. Kenapa kitab imam kita sendiri kita tak baca? Kalau kita kata kitab Imam Syafi'i dalam fiqh tu besar sangat. Kita kata munasabah juga kita kata tak boleh nak buat belajar, nak buat teks. Buat rujukan, munasabah juga besar sangat. Tapi kalau kitab-kitab ni kecil ya. Kitab-kitab lain yang kita belajar, umpamanya Ummul Barahin, kecil, lebih kurang ni juga. Itu boleh pula kita belajar, boleh pula kita syarah, kita bincang. Dah. Apa salahnya kalau kita bincang yang ni? Inilah pengasasnya. Memang ada di dalam kitab dia. Tetapi kalau kita orang yang belajar dalam sistem kita ni lah selama ni, macam dia tak tahu Abul Hasan Asy'ari ada buat akidah yang ringkas macam ni. Sehingga mereka tak peduli pun. Tak beri perhatian pun. Sepatutnya orang yang mendakwa sebagai pengikut-pengikutnya tu mendahului orang lain. Lebih banyak lagi melibatkan diri dalam mensyarahnya, menghuraikannya. Sepatutnya begitu. Tapi terbukti tidak. Kenapa? Allahu a'lam. Tak tahu. Adakah akidah dia tu kurang sesuai? Tapi kalau kita rasa, kalau ni nanti kita akan baca ni, kalau kita pakai yang ni, akan banyak persamaannya dengan ahlul hadis itu. Dan akan nampak kesinambungan akidah tu sebelum Abul Hasan Asy'ari dan selepasnya sampai ke zaman sekarang ni akan nampak. Okey. Mana tadi? Baik. Kata-kata Ibnu Hibban ini. Ni saya nak, kalau boleh orang lain baca lah. Saya baca. Tu tak seronok juga kan? Boleh sesiapa baca silakan. Siapa nak baca? Saya silakan. Daripada sini ya. Kata Ibnu Hibban ini merupakan bantahan yang kuat terhadap orang yang... Sekejap. Ada kita tertinggal. Sini. Daripada sini. Ibnu Hibban berkata ya. Ibnu Hibban berkata tentang sabda Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati, yang bermaksud hendaklah kamu mengikut sunnahku, bahawa orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan beriltizam dengannya serta tidak pula cenderung kepada pendapat-pendapat yang lain, itulah orang dari puak yang selamat, fahuwa min firqatin najiyah. Fahuwa minal firaqin najiyah. Fahuwa min firqatin najiyah. Itu dalam kitab dia Al-Ihsan ya. Ni Ibnu Hibban sebut begitu. Jadi Ibnu Hibban ni pun tokoh-tokoh hadis semualah. Inilah yang dikatakan ashabul hadis tu. Jadi dia kata siapa yang dalam hadis tu isyarat kepada firqah najiyah ni, golongan atau puak yang selamat, puak yang diberi pertolongan, tak ada lain. Mereka ni lah, iaitu orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan beriltizam dengannya dalam semua perkara lah. Bukan dari segi adab saja, dari segi akidah, dari segi apa pun itu. Dan tidak cenderung kepada pendapat-pendapat lain. Itulah orang dari puak yang selamat, kata dia. Baik. Kalau kita sekejap saya nak tunjuk ni. Sebagai contoh kita nak ambil ni. Ibnu Hibban sekejap. Sahih Ibnu Hibban bertertib
Ibnu Balban, Mawaridus Thiqat Ibnu Hibban, Ibnu Hibban Mukharrajan, Al-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibnu Hibban, Al-Ihsan ini. Apa kita tengok kakak ni ada ke tidak? Tak ada sini dalam kitab lain, tak ada sini dalam kitab lain. Kalau di sini ada sebut dengan sekejap. Okeylah, tak apa, kita tengok semula lain kali. Teruskan kata-kata Ibnu Hibban ini. Kata-kata Ibnu Hibban ini merupakan bantahan yang kuat terhadap orang-orang yang mendakwa Ahlul Hadis itu bukan satu golongan yang tertentu dan khusus. Punca dakwaan yang salah itu ialah adanya dua istilah untuk lafaz Ahlul Hadis, iaitu yang pertama, setiap orang yang berkecimpung dalam bidang hadis termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Bid'ah, yakni orang-orang yang terlibat dalam bermacam-macam bid'ah. Berdasarkan istilah ini, Ahlul Hadis bukan satu golongan yang tertentu dalam akidah. Teruskan. Orang yang berakidah dengan akidah imam-imam hadis dan sunnah. Berdasarkan istilah ini tidak termasuk dalam kalangan mereka Ahlul Bid'ah. Kata-kata para imam as-sunnah yang memuji Ahlul Hadis sebagai puak yang selamat dan golongan yang diberi pertolongan hanya mengenai Ahlul Hadis dalam istilah kedua ini. Termasuk dalam kumpulan ini setiap orang yang berada di atas akidah imam-imam as-sunnah, walaupun dia bukan dari kalangan ulama Ahlul Hadis. Walaupun dia bukan dari kalangan ulama Ahlul Hadis, tapi itu Ahlul Hadis dalam istilah ni, ini maksudnya akidah yang pegang dengan akidah salaf itu, ataupun akidah Ahlul Hadis, Ashabul Hadis yang disebut oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Bukan Ahlul Hadis yang ada sekarang ni, misalnya yang ada di Pakistan ke, yang ada di India. Ahlul Hadis macam-macam pula. Yang berkecimpung dalam bidang hadis tu Ahlul Hadis dipanggil. Itu bukan. Ini maksud Ahlul Hadis yang dimaksudkan di sini yang terlibat dalam akidah. Ada pegangan akidah mereka sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan Ahlul Hadis ini. Bukan orang yang mahir ataupun hebat dalam sistem pengajian hadis. Bukan itu. Yang dimaksudkan di sini, yang dipuji oleh imam-imam sunnah tu ialah Ahlul Hadis sebagai puak yang selamat itu maksudnya. Yang akidah tu gitu. Tepat dengan istilah kedua ni. Bukan tepat dengan istilah yang pertama. Ini kan macam orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan beriltizam dengannya. Itu maksud hendaklah kamu mengikut sunnahku. Bahawa orang yang berpegang teguh kepada sunnah, tidak cenderung kepada pendapat-pendapat yang lain, itulah dari puak yang selamat. Ini pujian kepada Ashabul Hadis semua ni. Jadi Ashabul Hadis ni siapa yang dimaksudkan? Iaitu yang terlibat dengan akidah mereka, yang berpegang dengan akidah mereka. Walaupun dia tu bukan seorang pakar hadis pun, bukan Ahlul Hadis pun, orang biasa je. Tapi dipanggil Ahlul Hadis juga ataupun Ashabul Hadis juga. Jadi tujuan yang kita bincang, kita baca benda-benda ini supaya kita tahulah yang orang sebut dalam, yang kita sebut dalam nota sebelum ni kan, Ashabul Hadis, Ahlul Hadis. Siapa mereka ini? Apa pegangan mereka? Akidah mereka macam mana? Untuk kita tahu itulah. Kalau tidak, selama ni kita duk belajar ni satu je, tak tahu dah yang lain. Seseorangnya yang lain tu bukan ahli sunnah. Padahal mereka ahli sunnah juga. Mereka juga ahli sunnah juga. Okey. Yang tepat Ahlul Hadis itu untuk istilah kedua ini, bukan istilah pertama. Okey. Seterusnya, kesimpulan akidah Ahlul Hadis dan As-Sunnah ialah
ialah menerima adanya Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan seterusnya seperti yang kita telah baca tadi. Jadi ahlul hadis, ashabul hadis ataupun salafiyah dan sebagainya tu, nama-nama yang berbeza-beza tu, ini akidah dia. Kita ada nota yang kedua. Siapa tadi baca tadi? Saya, Maulana. Silakan. Silakan. Sambung lagi. Dari sini pengarang yakni Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mula menerangkan 6 asas iman ke imam. Oh, silap. Iman sepatutnya. 6 asas iman yang tersebut di dalam hadis Jibril iaitu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian dan takdir baik buruknya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan tentang takdir dan hari kemudian akan disentuh oleh pengarang nanti. Erti menerima kewujudan Allah yakni beriman kepada Allah iaitu percaya penuh bahawa Allah itu adalah Rabb yakni Tuhan bagi segala-galanya yang ada di dalam semesta ini. Di alam semesta ini. Di alam semesta ini. Yes. Dialah pemiliknya dan dialah penciptanya. Dialah yang layak bagi semua sifat kesempurnaan, lagi suci dari segala sifat kekurangan dan keaiban. Dia sahaja yang berhak disembah, ditaati dan dipatuhi sepenuhnya. Dia bersendirian dengan sifat rububiyah, uluhiyah dan segala sifat kesempurnaan. Seseorang manusia itu belum beriman selagi ia tidak mentauhidkan yakni mengesakan Allah pada rububiyah, uluhiyah dan semua asma yakni nama-nama dan sifatnya. Itu dalam kitab rujukan lah tu. Jadi ini apa nama ni? Itu makna percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Beriman bahawa Allah itu mempunyai sifat, mempunyai sifat rububiyah. Rububiyah iaitu dia sebagai pencipta, dia sebagai pemberi rezeki, dia sebagai pentadbir alam semesta ni dan lain-lain lagi. Uluhiyah, dia sebagai Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang layak disembah, yang berhak disembah. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang istilah ini kan dipertikaikan sekarang ni kerana kata dia Nabi SAW tak ajar begini kan. Memanglah kesimpulan ini kesimpulan yang dibuat oleh ulama. Tetapi kalau kita perhatikan hakikat dia tu, maksud dia tu memang ada di dalam Al-Quran. Daripada awal lagi. Sebelum adanya istilah-istilah ni dah ada dah itu. Setiap kali bila disebut ilah di dalam Al-Quran, maksudnya dengan sifat uluhiyahnya lah. Bila disebut Rabb, maknanya Tuhan dengan sifat rububiyahnya itulah. Dah ada dah sebenarnya. Tak timbul soal siapa yang memperkenalkannya, apa semua tu. Sama seperti kita kata sifat 20 dan sebagainya, itu orang kemudian. Yang pentingnya kandungan dia tu. Ada ke tidak di dalam Al-Quran, di dalam sunnah. Kalau ada, selesai masalah itu ya. Jadi istilah tu nak terima tak mahu terima, terpulanglah. Tapi sifat Tuhan begitu kena terima. Tak mahu guna istilah tak jadi masalah itu. Cumanya ulama-ulama yang terima tu sebab mereka fikir itulah istilah yang paling tepat. Kalau Rabb, rububiyah, memang ada perkataan Rabba tu. Kalau ilah, uluhiyah, memang ada pun perkataan yang asal itu. Kalau kita tidak nak guna perkataan itu, nak guna perkataan mana? Terpulanglah. Begitu juga al-asma' was sifat, segala nama-nama Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dalam Quran sebut. Serulah Allah dengan menggunakan nama-namanya itu. Jadi nama-namanya itu banyak. Sifat-sifatnya pun banyak. Semuanya kita terima. Itu ashabul hadis ataupun ahlul hadis ini terima. Tidak membataskan setakat 13 ke 20 ke atau apa dah. Semua yang tersebut di dalam Quran sebagai sifat Allah, itu kita terima. Sebagai nama sifatnya, kita terima. Itu cara ahlul hadis ataupun ashabul hadis ataupun puak Hanabilah, Athariyah, apa semua tu sama.
Itu dapat dilihat di situ. Baik. Itu percaya kepada Allah secara ringkas, serba ringkas ya. Malaikatnya. Baca lagi. Siapa yang baca tadi? Saya tak ingat nama. Saya. Siapa? Zufairi. Zulfairi. Baca. Silakan. Menerima adanya para malaikatnya bererti beriman dan percaya tentang kewujudan mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Allah menciptakan mereka untuk mengabdikan diri kepadanya. Mereka tidak menderhakai perintah Allah. Mereka melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, tidak penat dan tidak berhenti-henti beribadat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Yang bermaksud mereka yakni para malaikat beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti. Surah Al-Anbiya ayat 20. Baca lagi. Beriman kepada para malaikat juga bererti percaya kepada mereka dengan segala sifat dan kerja yang dilaksanakan oleh mereka sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping percaya juga kepada malaikat dengan nama-nama mereka yang khusus sebagaimana tersebut di dalam nas-nas seperti Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Orang-orang yang mempercayai para malaikat itu wanita menjadi kafir kerana menyalahi kitab Allah. Mereka juga tidak boleh dikatakan laki-laki kerana tiada nas yang sahih. Itu berkenaan dengan malaikat serba ringkasnya. Jadi bila kita tahu tentang malaikat ni, percaya kepada malaikat ni, banyak perkara lah kadang-kadang dalam cerita yang bukan-bukan dicerita tentang malaikat itu kan. Malaikat ni ada, malaikat yang Allah SWT nak uji dia jadi manusia macam-macam. Lepas tu malaikat tu minum arak, malaikat tu berzina, apa semua tu. Cerita-cerita macam ni tersebar dalam masyarakat dan boleh diterima oleh masyarakat kita sebahagiannya kerana tak faham, tak faham tentang akidah tentang malaikat ni. Kalau faham akidah tentang malaikat ni, dia tak akan berlaku begitu. Malaikat ni tak boleh begitu. Malaikat tidak makan, tidak minum, bukan makhluk yang mukallaf. Kalau macam tu jadi macam mukallaf lah pula. Lepas tu melakukan dosa pula. Sedangkan itu bercanggah dengan sekian banyak ayat Al-Quran. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak derhaka, tidak melakukan maksiat kepada Allah. Banyak cerita-cerita yang seperti itu tersebar dalam masyarakat yang bukan-bukan. Jadi malaikat itu digambarkan seperti kartun. Kerana orang dalam kubur itu ditalkinkan. Ini kononnya hadis lah, hadis palsu lah, dibawakan dalam masyarakat. Tapi ada juga orang yang dapat menelannya, menerimanya. Kononnya malaikat mungkar nakir tu kata, tak boleh lah, kita pergilah, sia-sia saja kita nak tanya dia boleh jawab dah. Jadi malaikat tu gambarannya macam tu teruk, hina, lemah. Begitu. Itu tak boleh, itu tak kenal lah tu. Dia kena kenal lah siapa malaikat itu. Macam mana sepatutnya kita kena percaya kepada dia. Macam penduduk Mekah, kafir Quraisy dulu terima mereka itu anak-anak perempuan Allah. Dan Allah SWT dengan jelas menyebutkan mereka itu kufur dengan sebab itu. Jadi malaikat itu tidak lelaki, tidak perempuan. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan sebagainya. Tiba-tiba macam-macam cerita tu yang tersebar dalam masyarakat dalam bentuk hadis dhaif ke, hadis maudhu' ke, ataupun cerita-cerita Israiliyat itu mudah diterima oleh umum kerana tidak faham akidah ni. Tidak, kepercayaan kepada malaikat tu tak jelas. Jadi orang yang beriman itu ahlul hadis, samalah ahlus sunnah yang lain pun terima juga ini, sama saja. Kitab-kitabnya, ni yang keempat. Kalau boleh orang lain pula lah baca. Siapa nak baca? Silakan, siapa? Waalaikumsalam, anda baca mana? Siapa ni? Basir,
Hasil, Ya, insyaAllah. ya. Silakan. Nombor 4 Maulana. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nombor 4, menerima adanya kitab-kitab Allah bererti beriman dan percaya bahawa Allah ada menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya supaya manusia menjadikannya sebagai panduan hidup dan dapat mengetahui dengannya apa yang benar dan apa yang batil, selain mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Kitab-kitab yang diturunkan Allah itu ada banyak. Kita berkewajipan mengetahui secara umum sahaja tentangnya. Yang wajib diimani secara terperinci hanya 4 sahaja daripadanya, iaitu Taurat, ia diturunkan kepada Nabi Musa AS. Zabur, ia diturunkan kepada Nabi Daud AS. Injil, ia diturunkan kepada Nabi Isa AS. Dan Al-Quran, ia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah benar-benar kalam Allah. Allah telah berkata-kata dengannya. Ia didengari orang siqat daripada Rasulullah. Ia didengari ni di bawah ni. Oh, sorry. Ya. Jibril. Ya. Ia didengari Jibril. Lalu Jibril menyampaikannya kepada pesuruh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad SAW benar-benar telah mendengarnya daripada Jibril. Tidak sebagaimana dakwaan ahlul bid'ah bahawa ia bukan kalam Allah yang sebenar. Ia tidak lebih daripada penyataan dan pemakluman daripada Allah semata-mata. Kita wajib beriman bahawa Allah telah menjamin untuk menjaganya daripada sebarang penyelewengan, pengubahan dan tokok tambah. Dan bahawa setiap huruf yang terdapat di dalamnya adalah kalam Allah. Itu yang ahlul hadis pegang. Ahlul hadis ataupun golongan salafiyah pegang begitulah. Sebab Allah sudah sebut dah. Kalamullah, itu maksudnya Quran itulah. Itu kalamullah. Jadi kita tak perlu nak takwil begini, terjemahan dah. Itu bukan kalam Allah, kalam nafsi, kalam sebenarnya. Itu tidak. Mereka tak terima begitu. Tapi Asy'ariyah memang terima begitu. Terutamanya yang kemudian ini memanglah itu macam kalam nafsi, itu kalam Allah yang sebenar. Yang lain-lain yang dalam Quran itu macam terjemahan saja. Macam pemakluman daripada Allah. Allah SWT bagi pengetahuan kepada malaikat tu. Jadi malaikat tu yang buatnya. Malaikat Jibril itulah yang bawa turun dalam bahasa Arab itu. Tak boleh begitu. Kena percaya bahawa itu daripada Allah. Allah telah berkata-kata dengannya. Kena percaya begitulah. Itu cara salaf ataupun cara ahlul hadis. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, yasma'una kalam Allah. Apa kalam Allah? Quran itulah. Jadi mereka terima itu kalam Allah. Mereka terima itu kalam Allah. Begitu. Itu berkenaan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Kitab-kitab. Itu makna menerima kitab-kitabnya. Menerima kitab-kitabnya itu maksudnya. Secara detail, nama. Bukan kita perlu tahu, bukan kita perlu ikut pun. Ajaran yang tersebut di dalamnya itu sama ada masih benar lagi ataupun sudah diselewengkan. Misalnya dalam Taurat itu, dalam Bible itu, kita perlu tahu terima nama dia saja. Tak perlu tahu pun, tak perlu belajar pun apa yang ada dalamnya, tak perlu. Gitu. Namanya saja perlu tahu. Kemudian kalau kandungannya yang baik itu memang sudah memadai, memang dah ada dalam Quran pun. Tak perlu dah kita merujuk ke situ. Terutamanya sekarang ni banyak sudah ditokok tambah, sudah diselewengkan. Kalau kita baca dalam keadaan kita tu tak ada asas yang kokoh, akidah yang kokoh, boleh jadi menyeleweng kita pula, terpengaruh dengannya. Jadi dengan sebab itu
tahu tu kitab-kitab tu tahu nama sajalah. Tahu bahawa kitab itu pada asalnya daripada Allah juga seperti Quran. Dan kitab-kitab itu memang betul lah yang dahulunya. Yang sekarang ni kita kena terima sudah diselewengkan. Kita tahu macam mana dalam Quran disebut yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi dan sebagainya. Itu jelas menunjukkan mereka telah menyelewengkan kitab-kitab itu. Baik Taurat ke, Zabur ke, Injil ke. Jadi yang dikatakan kita kena percaya tu, yang kena secara terperinci tu sekadar tu sajalah. Bukan maksud secara terperinci tu kena tahu pengajaran dia dalam tu. Nak dapat pengajaran dia tu terlalu rumit lah. Kita tak tahu mana yang telah diselewengkan, mana yang belum diselewengkan, yang masih kekal seperti asal. Jadi tak perlulah kita habis masa di situ. Adapun yang lain-lain yang tak tahu nama tu, kita terima sajalah. Kita terima sajalah. Cumanya mungkinlah atas dasar mungkin kitab-kitab lain itu pun daripada Allah juga. Yang disebutkan kitab-kitab Hindu ke, kitab-kitab itu, kitab-kitab ini, mungkin asalnya daripada Allah, sebagaimana Bible itu telah diselewengkan, telah diubah isi kandungannya. Begitu juga kitab-kitab agama Hindu itu. Sebab mengikut pengkaji-pengkaji kan, kalau kita perhatikan, kitab-kitab Hindu tu, Veda dia, tu Gita dia, apa semua, banyak lagi dalam tu ajaran yang betul, sama seperti ajaran Quran juga. Walaupun mereka tu telah jauh terpesong, telah menyeleweng, telah syirik, Tuhan dia tu berjuta-juta, Tuhan itu. Walaupun begitu, tapi dalam kitab yang masih ada sekarang ni, walaupun kita percaya itu sudah diselewengkan, sudah ditokok tabah, tapi masih banyak lagi yang menunjukkan Tuhan itu esa, satu Tuhan itu. Tuhan itu tidak serupa dengan apa-apa pun. Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak begini-begini. Sama seperti ajaran Quran. Masih ada. Dan disebut pula tentang Nabi akhir zaman. Misalnya, Nabi akhir zaman begini-begini. Paling jelas bagi saya, sejauh yang saya perhatikan, kalau berkenaan dengan Nabi akhir zaman tu yang ada dalam kitab-kitab Hindu tu, jauh lebih jelas nak banding dengan Bible tu. Sebab dengan sebut namanya, tempatnya, zaman dia tu macam mana, lepas tu dia ada sahabat seramai mana, perjuangan dia macam mana. Betul-betul seperti yang kita dapati dalam sirah tu. Jadi berdasarkan itu, mungkin kita boleh kata mungkin itu pun termasuk dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah juga asalnya. Walaupun kemudiannya telah diselewengkan, memandangkan banyak lagi benda-benda yang betul tu ada dalam tu. Sama seperti kitab Bible jugalah. Tetapi kita tak perlu tahu pun. Yang kita perlu tahunya sekadar yang tersebut dalam Quran. Yang tersebut dalam Quran itu 4 tadi ya. Yang lain-lain tu kalau ia pun, kalau kita kata banyak persamaan ini. Ini betul juga, ni ada ni akidah tauhid dalam ni. Walaupun begitu, kita tak perlu tahu. Tak perlu tahu. Sekarang ni untuk di hadirin hadirat kita sekalian ini, kalau nak tahu di India kan, ramai di kalangan kita biasa dengar Dr. Zakir Naik saja yang berceramahnya kan. Dia banyak buat keluar pada masa dia berceramah tu, dia buat keluar kitab ini, kitab ni, kitab Hindu, kitab ni. Sebenarnya di sana, untuk pengetahuan ini peserta-peserta kita lah, ramai lagi yang lebih fasih baca kitab-kitab agama Hindu tu, dah ingat di mulut. Di mulut dah baca. Yang menyebabkan sekarang ni kerajaan India kan begitu risau. Jadi sehingga ulama-ulama ditangkap dan macam-macam difitnah orang Islam tu, kerana inilah salah satu sebabnya. Kerana bukan Zakir Naik saja. Zakir Naik tu dah tak ada di sana lama dah. Tapi semasa dia ada di sana dahulu, itu cara dia. Menyebabkan ramai terpesona dengannya. Bila begitu ramai, bukan kerana Zakir Naik saja, ramai lagi orang, ulama-ulama kita yang lain
Dia macam bukan hafal Quran saja, bukan hafal hadis saja. Kitab-kitab tu pun dia hafal juga. Kitab-kitab Hindu tu dia hafal juga. Jadi bila dia baca kan di hadapan Sami, berapa ramai Sami masuk Islam. Itulah yang dirisau, yang dibimbangi oleh kerajaan di sana. Sebab itu mereka cuba mengontrol lah. Cuba mengontrol dan menangkap ulama-ulama itu. Itu keadaan yang berlaku di sana sekarang ni. Sebab ulama kita tu mahir dalam kitab-kitab mereka juga. Itu penting juga kita tahu kitab-kitab agama lain tu. Jangan tahu kitab-kitab agama kita saja kalau kita mampulah. Seperti yang dilakukan oleh orang di sana menyebabkan mereka terpegun. Orang biasa ni memanglah tak ingat, tak tahu pun kitab-kitab tu. Kalau Sami mereka pun dah angkat tangan, macam mana masuk Islam? Memandangkan mereka guna kitab tu juga. Nampak pertentangan ni macam mana? Kamu duduk marah kepada orang Islam yang pegang kepada tauhid. Dalam kitab kamu pun ada tauhid. Contohnya begitu. Jadi tak tak bimbang ke macam tu. Kerajaan dia. Itu sebab ramai ditangkap. Akhir-akhir ni. Walau bagaimanapun yang kita nak sebut di sini, kitab-kitab tu tak ada sebut dalam Quran. Yang kita kena tahunya, tahu pun tahu nama saja, bukan perlu tahu kandungan dia, kena belajar, tak perlu itu. Tahu nama saja ialah sekadar yang disebut dalam Quran, iaitu Taurat, Zabur, Injil. Itu saja. Kalau ada pun suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf itu, suhuf ini, gitulah secara umum gitu. Tak ada sebut namanya. Jadi yang wajib kita tahu namanya itu sekadar itu saja. Dan yang kita kena pegang, kena amalkan, kena ikut Quran saja. Walaupun kita terima kitab-kitab yang lain itu diturunkan oleh Allah juga. Dan ada banyak. Di zaman, tapi semua tu berkait dengan zaman sebelum zaman Nabi kita. Kalau selepas zaman Nabi kita tak ada dah. Ikut mana-mana pun tak ada dah. Kitab yang kita panggil kitab dari langit, itu dah tak ada. Bahkan Nabi itu pun kita tak boleh terima dah. Misalnya orang Sikh kata Guru Nanak itu Nabi. Kita tak boleh terima sebab Guru Nanak itu kemudian lepas daripada Nabi kita. Kalau Hindu ke Buddha ke apa, kita masih lagi bolehlah kita. Mungkin ia benar asalnya. Sebab itu semua tu sebelum Nabi kita. Dan tersebut dalam Quran, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada di antara Nabi itu yang kami kisahkan, kami sebutkan ceritanya kepada kamu. Mana ada dalam Quran. Ada yang kami tidak sebutkan. Yang tidak sebut tu banyak. Dengar ke tidak sekarang ni? Dengar malam. Okey, insya-Allah. Habis bateri tadi, habis bateri. Tak sedar. Ini nota nampak nota ni? Nampak. Okey. Nampak. Jadi begitulah berkenaan dengan kitab tu. Kemudian kita pergi rasul-rasulnya. Ini pun kena terima. Semua terima. Ahlussunnah wal Jamaah, aliran mana pun terima. Ini termasuk dalam usul akidah. Tak ada siapa pun berbeza dalam perkara ni. Ahlul hadis
Asy'ariyah ataupun lain-lain, Maturidiyah, dan itu semua terima. Rasul-rasulnya. Ini siapa tadi? Basir daripada Pulau Pinang. Nah, Maulana. Sila baca lagi. Sambung lagi. 5. Menerima adanya Rasul-Rasul Allah bererti beriman dan mempercayai bahawa Allah telah mengutuskan mereka kepada manusia untuk menyeru mereka supaya beribadat kepada Allah sahaja. Menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bertauhid, yakni menerima dan mempercayai keesaan Allah dan mengikut sunnah mereka, di samping memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Tiada siapa pun mengetahui bilangan mereka, yakni secara tepat, kecuali Allah. Walau bagaimanapun, kita wajib percaya kepada para Nabi dan Rasul yang nama-namanya disebut oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quran. Mereka ialah Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Musa. Sila. Musa yang mana? Musa tu sepatutnya. Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Hud, Saleh, Shu'aib, Zulkifli, Ayyub, Yunus, Lut, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ni tidak mengikut tertib, tidak mengikut tertib zaman dia. Cuma sekadar sebut nama dia. Jangan ingat ini mengikut tertib, dah. Lut itu zaman Nabi Ibrahim kan? Ya. Nabi Lut itu jauh tu. Tapi itu sekadar sebut saja ya. Bukan bermaksud tertib di sini. Jadi itu percaya kepada rasul-rasul. Percaya apa? Ni mereka ni diutus oleh Allah. Dihantar oleh Allah. Kerana Allah tu sifatnya Rahman, Rahim, mengasihani manusia. Dia tidak biarkan manusia ini terkontang-kanting dalam kehidupan dunia. Diberinya kitab, diberinya orang yang memandu kepada kitab tu. Jadi rasul-rasul bimbing manusia ni. Itu sebenarnya fenomena rahmat Allah Subhanahu Taala yang sangat luas itu. Ia nyata dalam berbagai bentuk. Antaranya ialah dalam bentuk rasul-rasul yang datang, sentiasa ada. Mereka itulah yang membimbing manusia. Jadi kita kena percaya rasul-rasul tu diutus oleh Allah, memang ada. Untuk apa? Untuk menyeru mereka supaya beribadat kepada Allah sahaja. Tengoklah dalam Al-Quran. Mana-mana semua rasul menyeru kepada ibadat kepada Allah semata-mata. Tidak kepada yang lain, selainnya. Yang ini membersihkan akidah tu, ibadat itu kepada Allah sahaja. Menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid disampaikan berita gembira begini di dunia dan di akhirat. Dan mengikut sunnah mereka, supaya orang ini ikut sunnah mereka. Itulah arti di sebalik mengucap dua kalimah syahadah itu. Asyhadu an la ilaha illallah, memperakui keesaan Allah itu. Esa dalam segala-galanya. Kalau kita mengikut kaedah ni, terutamanya esa dalam rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifatnya itu. Esa dari segitu. Maknanya tak ada orang lain yang seumpamanya, yang sepertinya. Dia satu-satunya yang mempunyai macam tu. Kalau kita kata sifat hidup macam tu, tak ada orang lain. Kalau sifat kuasa macam tu, tak ada orang lain. Itu maksudnya. Begitu juga yang menyediakan rezeki, yang mengatur perjalanan hidup manusia, yang mematikan, menghidupkan, Allah itu sebagai Rabb. Dia sahaja, tak ada yang lain. Dan dia sahaja yang berhak disembah. Kita nak minta doa, nak apa pun, dia sahaja. Yang lain tak boleh. Tidak layak pun yang lain. Itulah ajaran semua Nabi. Nabi mana-mana pun. Selain daripada itu, ikut sunnah. Jadi, tauhid tu, la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah, apa maknanya? Itu ikut sunnah mereka lah. Kalau nabi-nabi sebelum nabi kita, Musa Rasulullah di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa Rasulullah. Begitu. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa tu mesti kena ikut orang di zaman dia. Itu peranan ataupun tujuan diutuskan Rasul-Rasul itu, supaya sunnah mereka diikut. Sunnah mereka diikut. Bagaimana dia kahwin. Kalau Nabi kita terutamanya, jelaslah, banyak sangatlah yang kita boleh ikutnya. Kalau Nabi Isa tu, lain cerita kan, dia tak kahwin misalnya. Jadi macam mana kita nak jadikan dia sebagai contoh untuk keluarga, kehidupan keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang datuk, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang macam-macam lah kita sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang pemimpin negara, semuanya kita boleh ikut. Ada sunnahnya. Ada sunnahnya. Dan setengah-setengah sunnahnya itu mesti kena ikut. Kalau tak ikut, itulah yang jadi masalahnya. Itulah timbul bid'ah tu. Bila tak ada sunnah, langgar sunnah atau ketepikan sunnah, dia akan muncullah bid'ah. Sebagaimana bila kita tidak murni dalam akidah tauhid kita, maka dia datanglah syirik itu. Syirik. Jadi lawan tauhid itu syirik. Lawan sunnah itu bid'ah. Maknanya Nabi-Nabi itu setiap zaman dia mari bukan bawa kitab saja, dia bawa sunnah dia. Sunnah dia. Terutamanya dalam hal ibadat apa, tak boleh kita mengada-ngada lah, buat-buat sendiri. Mesti kena ikut. Dah ada contoh dia. Itu pun kerja dia mari ke dalam dunia ni. Adapun perkara-perkara yang tidak berkait dengan ibadat urusan dunia, itu diserahkan kepada kita. Kita boleh saja menyesuaikan diri dengan zaman kita. Tapi kalau berkait dengan ibadat, misalnya kita kata doa dan sebagainya, itu kena ikut dia. Di samping memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Itu kerja para rasul. Kalau kita perhati dalam Quran, dalam hadis, itulah kerja mereka. Jadi kalau nak tahu bilangannya ramai. Tapi semuanya kena ingat sebelum Nabi kita. Selepas Nabi kita dah tak ada. Ia berakhir dengan Nabi kita. Ramai-ramai, banyak mana pun sebelum daripada Nabi kita. Yang kita wajib percayanya yang sekadar yang ada di dalam Al-Quran itu. Inilah nama-namanya. Itu saja yang wajib kita percaya. Kita terima. Kalau boleh kita tahu nama dia, itu dah baguslah. Jadi kalau tak tahu tu, ini Daud ni Nabi ke tidak? Tidak Nabi. Kalau mengikut orang Yahudi, dia tak terima Nabi Daud sebagai Nabi. Dia terima Nabi Daud tu memang bangsa dia. Tapi itu raja sahaja kata dia. Itu tak betul tu. Akidah tu rosak dah. Jadi kalau kita nak tumpang Bible, menyelewenglah kita dalam bab tu. Daud kita tidak akan terima sebagai siapa? Sebagai Nabi, sebagai Rasul. Tapi akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang pegang Quran ini, umat Muhammad, kena terima dia tu. Memanglah dia raja. Tapi selain daripada dia tu raja, dia juga adalah Nabi lagi Rasul. Itu kita kena percaya begitu. Nabi lagi Rasul. Dan bukan bermakna, kalau kita baca sejarah Nabi-Nabi lah, bukan bermakna Nabi-Nabi itu mesti hebatlah, dengan mukjizatnya dia tak akan dapat dikalahkan, tak matilah di tangan musuh. Bukan begitu. Umpamanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ini telah dibunuh. Telah dibunuh oleh musuh di zamannya. Maknanya Nabi pun boleh berlaku begitu kepada mereka. Boleh juga berlaku begitu. Nabi Isa tu pun mereka dakwa telah bunuh. Telah bunuh. Padahal yang sebenarnya tidak kan? Yang sebenarnya tidak. Maknanya percaya kepada Nabi-Nabi bukan bermakna percaya mereka itu mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Boleh kita minta dengan mereka, minta dengan mereka sendiri. Baik semasa hidup atau selepas mati. Minta dengan mereka sendiri.
Mereka lah yang memberi sendiri. Itu tak boleh. Dan mereka bukan seperti manusia, tidak makan, tidak minum. Bukan begitu. Mereka seperti manusia. Mereka juga terancam dengan bahaya-bahaya dan sebagainya. Mereka juga seperti manusia lah. Bashar. Mereka itu manusia. Jadi kepercayaan Bashariyatul Rasul. Bahawa Rasul-Rasul itu manusia. Itu termasuk dalam kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah juga. Percaya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tak ada sifat-sifat ketuhanan, ada pelik-pelik macam Tuhan, itu bukan Ahlussunnah. Bahkan itu bukan ajaran Islam pun macam tu. Baik. Kemudian, dan apa-apa yang datang daripada Allah. Apa-apa yang datang daripada Allah. Yang datang daripada Allah itu sama ada melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Nabi. Datang daripada Allah. Itulah maksudnya. Kalau kita kata hadis Qudsi, itu daripada Allah juga, melalui Nabi. Melalui kata-kata Nabi, bukan ada dalam Quran maksudnya. Ataupun dalam bentuk Quran itu. Mana kena terima semuanya. Kena terima semuanya. Apa-apa yang disebut Allah di dalam Al-Quran berupa perkara gaib, baik yang berkenaan dengan akhirat maupun dunia, hukum hakam, dan semua panduannya diterima mereka sepenuh hati tanpa sebarang dolak dalik. Ini akidah. Misalnya perkara gaib, jin, malaikat, itu perkara gaib, syurga, neraka, ataupun dalam dunia ni. Dalam dunia ni kita dapat pahala dalam dunia lagi, tak nampak tu. Dapat dosa dalam dunia lagi, tak nampak juga. Itu semua kena terima lah. Dosa, pahala, apa semua. Hukum hakam, mana-mana hukum hakam yang tetap lah, yang tetap, kena terima. Tak boleh dolak dalik, tak boleh kata zaman sekarang ni tak sesuai lah, nak pakai macam itu tak boleh. Salah tu. Kalau Tuhan dah tetapkan bunuh orang kena balas. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Nyawa dibalas nyawa. Dalam Quran sebut. Maka kalau ada sekarang ni ada kan undang-undang di barat, tak boleh, tak ada hukum bunuh. Tak boleh terima tu. Tak betul tu. Orang Islam memang terima hukum-hukum Allah yang tetap di dalam Quran itu. Yang tetap. Riba tak boleh, kena terima. Tak boleh duduk dalik lagi. Kita tak akan maju kalau tak terima sistem riba ni dalam zaman sekarang. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Itu salah. Dari segi akidah tu salah. Kena terima. Serta apa yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menolak apa-apa pun daripadanya. Kalau yang datang daripada Rasulullah, yang kita panggil hadis lah. Cuma syaratnya hadis itu daripada orang-orang thiqat. Orang-orang yang dipercayai. Maknanya hadis sahih lah. Hadis sahih. Paling-paling tidak hadis hasan. Itu kita terima. Mereka tidak menolak apa-apa pun daripadanya. Apa-apa pun daripadanya. Berupa hadis-hadis sahih. Lebih-lebih lagi hadis-hadis yang mutawatir. Semuanya menjadi pegangan dan ikutan mereka. Itulah ahlul hadis. Dan hadis-hadis ini bagi mereka hadis-hadis ahad pun yang sahih, itu pun jadi akidah juga. Itu pun boleh jadi akidah juga. Gitu. Bukan kena hadis yang mutawatir. Seperti Asy'ariyah, kebanyakan mereka boleh dikatakan timur begitu mutawatir. Barulah jadi akidah kalau hadis. Quran tu tak kira lah, memang mutawatir lah tu. Kalau hadis ahad, boleh lagi kita nak pertikaikan, kita tak mahu terima lah. Boleh lagi. Tidak jadi rosak akidah. Itu di situ ada perbezaan lah antara ahlul hadis dengan Asy'ariyah, ada perbezaan. Walau bagaimanapun itu masih
termasuk dalam furu' akidah. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk malam ni. Yang ini saya belum buat lagi nota. Habis setakat itulah. Ini sambungannya. Wa anna Allah subhanahu ilahun wahidun fardun samad. Ini belum lagi. Nanti kita akan sambung nanti insyaAllah. Akan ada nota ni seterusnya. Jadi sekadar itulah dulu untuk malam ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Atau nak ada soalan ke tidak ni? Mungkin satu dua boleh kot. Assalamualaikum Maulana. Ya, Ana ada satu soalan Maulana. Ya, silakan. Berkenaan dengan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq wa la yadurruhum man khalafahum. Kalau di sini tengok mereka ialah ahlul hadis kan. Ada juga yang mengatakan hadis ini disebutkan untuk orang-orang yang menjaga Baitul Maqdis di Palestin pada hari ini. So minta Maulana bagi penjelasan sikit. Terima kasih. Yang jelasnya itulah macam di sini kan. Ni hadis tadi, ni hadis ni at-ta'ifah al-mansurah, al-firqah an-najiyah. Inilah la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Ni ta'ifah mansurah ni difaham daripada sinilah. Tadi kan kita dah bincang tadi, ta'ifah mansurah maksudnya golongan yang mendapat pertolongan Allah. Kalau kita perhati di sini, ini yang dinukilkan oleh Imam Nawawi. Menurut Imam Bukhari, ahli ilmu, tu ta'ifah mansurah, ahli ilmu. Imam Ahmad pula berkata lebih kurang tadilah, kalau mereka bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka. Itu Imam Ahmad kata. Qadhi Iyad kata ahlul hadis. Itu ialah ahlus sunnah wal jamaah. Ini kata dia, ini dalam syarah Muslim juga. Lepas tu Imam Nawawi sebut ni. Imam Nawawi sebut lagi, mereka mungkin terdiri daripada berbagai lapisan masyarakat orang-orang mukmin. Bukan khusus dengan ahlul hadis sahaja, ulama sahaja, bukan begitu. Bahkan luas. Semua orang yang akidahnya begitu, baik dari kalangan pejuang-pejuang yang gagah berani, termasuklah fuqaha, ahli-ahli fiqh, imam-imam mujtahidin, muhaddithun, zuhad, orang-orang yang zahid, orang-orang yang menyuruh orang ramai melakukan perkara ma'ruf dan mencegah mereka daripada perkara mungkar, dan macam-macam lagi dari kalangan orang-orang baik. Ini semua ni termasuk dalam at-ta'ifah al-mansurah. Jadi tak kira lah di Palestin ke di mana ke, boleh termasuk di dalam umum ni. Dalam umum ni. Mereka tidak semestinya terkumpul di satu tempat. Dia kata. Malah mungkin saja mereka berselerak di serata pelosok bumi, tapi akidahnya sama. Dan apa yang mereka pentingkan, utamakan ialah memelihara agama itu, akidah yang betul itu. Itu. Daripada sini kita dapat tengoklah. Gitu. Jadi masuk semualah. Kalau kita nak perinci lagi, ahli nahu, ahli bahasa, semua yang terlibat tu, walaupun mereka tidak diketahui lah dalam hadis, dalam apa tu tidak diketahui, nama dia tidak pernah disebut. Tapi bila orang bincang pasal bahasa, orang akan rujuk juga kepada dia. Misalnya Sibawayh dan sebagainya. Itu pun sama. Yang pentingnya akidah mereka itu sama. Maka termasuk dalam at-ta'ifah al-mansurah. Tetapi yang disebut oleh beberapa tokoh besar, itu lebih khusus kepada ahlul hadis. Sebab ahlul hadis itu telah dikenali sebagai satu golongan yang ada akidahnya sendiri. Sejak awal lagi. Iaitu golongan salaful ummah. Salaful ummah, imam-imam besar. Mereka itulah yang dimaksudkan. Itulah maksud ahlul hadis. Kalau kita tengok dari sudut akidah, mereka lah yang dimaksudkan. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Siapa? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Adapun persoalan sahabat tadi tentang orang di Palestin itu,
ada hadis lain kan yang Rasulullah menyebutkan bahawa mereka di Palestin itu adalah golongan yang teguh mempertahankan kan. Ada hadis lain kan. Ya, itu sentiasa ada disebut di Yaman misalnya, di sana di sini. Tetapi kita tidak boleh ikat dengan satu masa. Bila-bila masa, asalkan akidah dia betul, maka termasuklah dalam golongan At-Taifah Al-Mansurah di mana-mana pun. Kalau tak ada sebut dalam hadis pun, di Malaysia misalnya, yang tegak di atas kebenaran termasuk juga. Maknanya tak mesti ada hadis lah. Hadis tu sekadar contoh. Dan tidak semestinya orang di situ sentiasa selama-lamanya betul berada di atas landasan At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqah An-Najiyah. Tidak juga. Jangan kita anggap gitu. Misalnya di Syria itu kan banyak juga pujian Nabi terhadap orang-orang di Syria tu. Tapi apakah itu berarti setiap masa, setiap zaman? Tidak. Dengan sebab itu ukurannya yang dinilai, yang dikiranya ialah akidah mereka tu. Tak kira bila-bila masa. Jadi mereka boleh masuk dalam golongan ini. Gitulah maksudnya. Ya. Wallahu a'lam. Setakat itulah kot dah. Setakat itulah dulu malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.